Pembinaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin tahun lalu menjadikan daerah Temburong semakin dekat dan mudah untuk dikunjungi oleh rakyat dan penduduk dari daerah-daerah lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata jumlah pengunjung yang keluar masuk sempadan negara juga dijangka meningkat apabila sempadan negara beroperasi seperti biasa setelah tidak ada lagi ancaman COVID-19. Ketika ditemu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud selaku pengerusi bersama Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT menjelaskan aspek prasarana keselamatan akan ditingkatkan bagi menampung jumlah pengunjung yang dijangka meningkat. Sudah tentunya perkara ini memerlukan peningkatan prasarana keselamatan. Salah satunya ialah dengan pemasangan CCTV di tempat-tempat strategik bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Manakala di pos kawalan darat pula, pihak kerajaan telah pun menambah sebanyak 6 buah kaunter baru di pos kawalan Labu, 3 untuk laluan bertolak dan 3 untuk laluan ketibaan. Di samping itu, kaunter untuk kegunaan pemeriksaan penumpang bas pun juga telah siap dibina. Selain daripada itu, peneraju keselamatan juga sedang giat membuat penilaian bagi keperluan penambahan aset polis di daerah Temburong. Dengan adanya penambahbaikan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan terus terjaga. Beberapa projek kemajuan telah dapat dilaksanakan dengan lebih cepat sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Ia bagi memenuhi matlamat jangka pendek untuk menjana peluang-peluang perekonomian dan pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, pembinaan jambatan tersebut menjadi game changer kepada peluang perekonomian di daerah Temburong. Justru beberapa kawasan telah dikenal pasti bagi merangsang pembangunan ekonomi di daerah Temburong seperti Pekan Bangar yang boleh dijadikan sebagai zon komersial dan pentadbiran. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi bersama Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam berharap koordinasi dan kerjasama dari semua pihak termasuk sektor kerajaan maupun sektor swasta sangat penting ke arah memastikan pembangunan inklusif daerah Temburong. Jadi dalam jangka masa sederhana, AKDT akan meneruskan pembangunan daerah Temburong selaras dengan agenda nasional seperti penlibatannya dalam usaha untuk meningkatkan aktiviti pertanian bagi mencapai food security. AKDT juga sedang meningkatkan usaha untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS melalui kerjasama dengan Brunei Darussalam Enterprise ataupun DARE, yang mana PMKS diharapkan akan menggunakan jambatan yang ada untuk memperluaskan pasaran untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Bagi perancangan jangka masa panjang, kita perlu bekerjasama untuk memastikan daerah Temburong boleh bersaing dengan negara-negara lain sebagai destinasi utama perancangan yang dapat dinikmati oleh semua orang sambil memelihara alam sekitar yang ada pada masa ini. Pada masa yang sama juga, AKDT juga sedang menerokai peluang pelaburan langsung asing ataupun FDI untuk memajukan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk menjadikan taman ekorekreasi.
Setiap hari 6,300 orang meninggal dunia disebabkan kemalangan atau penyakit berkaitan dengan pekerjaan. Lebih 2.3 kematian setiap tahun dan 317 juta kemalangan berlaku di tempat kerja dilaporkan setiap tahun. Kebanyakannya mengakibatkan ketidakhadiran kerja yang berlanjutan. Menurut Menteri Kesihatan, beban ekonomi dari amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang buruk dianggarkan sebanyak 4% dari keluaran dalam negara kasar global setiap tahun. Jika sistem penjagaan kesihatan mempromosi kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan memberikan perkhidmatan kesihatan pekerjaan berkualiti kepada tenaga kerja, pendedahan dan risiko berkaitan dengan pekerjaan dapat diminimumkan. Berucap semasa sambutan Hari Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 2021, pagi tadi Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, penilaian risiko dan audit adalah dua kaedah yang paling berkesan untuk menilai kepatuhan program kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Kaedah tersebut sangat berguna bagi kejayaan dan pencegahan insiden di tempat kerja yang melibatkan kesihatan. Acara diadakan di Pusat Perubatan Jurudong Park, JPMC. Yang Berhormat menegaskan dalam konteks COVID-19, Jawatan Kuasa Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan perlu bekerjasama rapat dengan Kawalan dan Pencegahan Jangkitan IPC. Jawatan Kuasa IPC akan menetapkan dasar dan prosedur IPC bersesuaian dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kedua-dua jawatan kuasa perlu sering melakukan penilaian risiko di tempat kerja yang diperkuatkan oleh pandemik COVID-19 dan menilai keberkesanan langkah pencegahan. Groups of health workers for COVID-19 based on workplace risk assessment and medical conditions. By also practicing good hand hygiene and hand washing, millions of lives worldwide can be saved, and it remains the single most effective way to prevent healthcare-associated infections. Occupational health and safety committees has an important role to play during this pandemic. With the help of Infection Prevention and Control Committee, I believe the various quality and audit strategies and comprehensive responses to outbreaks will help us to fight this challenge. Hari Sedunia bagi tema keselamatan dan kesihatan di tempat kerja pada tahun ini ditetapkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu Anticipate, Prepare and Respond to Crisis and Invest Now in Resilient Occupational Health and Safety System. Ini adalah untuk mengetahui kesan yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 global terhadap kehidupan kerja dan kepentingan membina keberkesanan, berdaya tahan dan rangka kerja pekerjaan dan keselamatan yang dapat diadaptasi. Acara bertujuan untuk mengadaptasi langkah-langkah pencegahan di tempat kerja bagi memastikan kesihatan masyarakat di semua peringkat yang mana pihak kerajaan, majikan dan para pekerja secara aktif mengambil bahagian dalam memastikan persekitaran di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sihat. Belia adalah pewaris kepada kepimpinan dan kegemilangan negara dalam merealisasikan matlamat sesebuah negara. Tazkirah bertajuk Belia dan Kepimpinan menekankan golongan belia memainkan tanggungjawab dan peranan yang amat besar terhadap agama, masyarakat, bangsa dan negara untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara yang mampan. Tazkirah Subuh merupakan pengisian Wira Fajar program Belia Sembahyang Fardu Subuh berjemaah di masjid yang juga bertujuan mendidik para belia mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid serta mendedahkan dengan aktiviti keagamaan bermanfaat di masjid-masjid. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Seri Paduka Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bin Hurung Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program yang disertai oleh lebih 300 belia itu diadakan di Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata. Peranan belia bukan sekadar menuntut ilmu, membina kerjaya atau melakukan aktiviti bagi memenuhi masa, tetapi warga belia turut sama menyumbang idea, masa dan tenaga ke arah pembangunan belia untuk menjadi sebuah bangsa yang dihormati dan disegani.
50 orang anak yatim di daerah Brunei dan Muara diraikan dalam satu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Kelab Bola Sepak DPMM. Majlis berlangsung di restoran Tarindak di Polo Jerudong petang tadi. Hadir Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pangeran Anak Haji Abdul Rahim bin Pangeran Indra Mahkota, Pangeran Anak Dr. Kemaluddin Al-Haj, Naib Pengerusi Kelab Bola Sepak DPMM. Semasa majlis tersebut, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan sumbangan dan hadiah Hari Raya kepada anak-anak yatim. Awang Muhammad Ali bin Haji Momin, pengurus Kelab Bola Sepak, dalam ucapannya berharap sumbangan yang dihulurkan oleh kelab kepada anak-anak yatim akan dapat digunakan sebaiknya. Agar semua pihak yang terlibat sama ada tugas yang dipikul Angkatan Bersenjata di Raja Brunei sangat besar ganjarannya, apatah lagi jika disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Satu kes disahkan sembuh dengan tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 234. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 513 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,435 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 781 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 131,139 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mempunyai tugas yang sangat murni dan amat mencabar, sama ada Angkatan Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Mereka memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keselamatan dan sempadan negara daripada pencerobohan dan daripada sebarang anasir yang menggugat keamanan dan kedaulatan negara. Tugas tentera menjaga dan mempertahankan negara adalah mulia dan ia bukanlah satu tugas mudah, akan tetapi mempunyai banyak risiko dan berat tanggungjawabnya. Oleh yang demikian, setiap anggota tentera yang menggalas dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan penuh dedikasi sangatlah disanjung tinggi dan dihargai. Apa yang lebih penting, tugas yang mereka pikul sangat besar ganjarannya, apatah lagi jika disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mempertahankan Negara Tugas Mulia. Kekuatan dan kehebatan sesebuah pasukan tentera itu tidaklah memadai dengan memiliki peralatan moden dan senjata canggih semata-mata. Akan tetapi yang lebih utama juga ialah daya kepimpinan bijaksana yang berteraskan iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesungguhnya kekuatan iman dan taqwa itu amat penting bagi sesebuah pasukan tentera. Ini kerana sejarah telah membuktikan bahawa kekuatan dan kemenangan sebenar tentera Islam itu bukan saja terletak pada keramaian tentera dan kecanggihan peralatan perang, akan tetapi ia juga berpunca dari kekuatan iman, taat dan setia kepada ketua ataupun pemerintah, dan berjuang dengan ciri-ciri khas yang disebutkan ini adalah selaras dengan 4 nilai teras angkatan bersenjata Diraja Brunei, iaitu profesional, setia, berani dan takwa, dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 50 pelajar beasiswa dan pembiayaan sendiri untuk melanjutkan pengajian ke Amerika Syarikat petang tadi menghadiri majlis sesi suai kenal anjuran Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Dalam ucap pertama, Puan Emily Fleckner, Kuasausaha Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini berkata, pada tahun ini para pelajar dari Brunei Darussalam telah diterima meneruskan pengajian di beberapa buah institusi terkemuka di seluruh Amerika Syarikat dan menyedari cabaran serius yang dicetuskan oleh wabak COVID-19 di universiti, diharap para pelajar antarabangsa masih dapat melakukannya. Semasa sesi suai kenal, maklumat penting mengenai pengajian dan kehidupan di Amerika Syarikat dikongsikan supaya para pelajar dapat mempersiapkan diri. Taklimat juga menerangkan mengenai panduan COVID-19 ketika berada di Amerika Syarikat. Pelajar yang masih menuntut dan pulang dari Amerika Syarikat juga mengongsikan pengalaman kehidupan, pendidikan termasuk kesihatan dan keselamatan di kampus. Feel free to use the email address. That's what it's there for. We usually answer it the same business day. So we're Orang ramai masih berpeluang mengunjungi pameran Heart of Islam yang dibukakan sehingga Ahad ini. Pameran bertemakan Islamic Anjuran Syarikat City Neon Displays and Construction Sdn Bhd itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pameran Heart of Islam disertai oleh beberapa buah agensi kerajaan dan swasta, bank dan syarikat Data Stream Digital DST Sdn Bhd selaku telco partner bagi Brunei MICE 2021. Pameran mengetengahkan budaya pemahaman melalui perkongsian pengetahuan dalam persekitaran Islam yang aman dan selamat bagi menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara Brunei Darussalam. Brunei MICE 2021 merupakan inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi menarik pasaran MICE iaitu mesyuarat, insentif, persidangan dan acara khususnya business travellers ke negara Brunei Darussalam. Kejohanan golf amatur terbuka Pantai Mentiri kali ke-31 membuka tirainya pagi tadi. 106 pemain amatur menyertai kejohanan anjuran Kelab Golf Pantai Mentiri yang diadakan selama 3 hari. Kejohanan mempertandingkan 2 kategori iaitu lelaki dan wanita terdiri dari 94 pemain lelaki dan 10 pemain wanita. Format kejohanan diadakan secara stroke play 3 pusingan yang mana 24 pemain lelaki dan 6 pemain wanita yang mencatat pukulan terbaik selepas hari kedua kejohanan akan mara ke pusingan terakhir yang akan diadakan Ahad ini. Sementara itu, pihak penganjur juga menyediakan beberapa hadiah menarik kepada para pemain yang berjaya membuat pukulan hole-in-one pada lubang ke-7, 16, 13 dan 9 antaranya wang tunai dan sebuah kereta.